وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأصلي وأسلم على نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله خاتم النبيين وسيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد. وقال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يؤتي الدنيا لمن يهب ومن لم يهب ولكن الله لا يؤتي الدين إلا لمن يهب. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم ألهمنا ما رشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم إنا نجعلك في نورهم ونعوذ بك من شرورهم. Alhamdulillah, yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Pengurusi, ada juga Tuan Kuasa, para ustaz-ustazah, para alim ulama, pimpinan masyarakat, muslimin muslimat, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya syukur kita panjatkan kepada Allah kerana masih lagi Allah Subhanahu wa taala panjangkan usia kita dan Allah beri taufik kepada kita untuk datang ke rumah Allah. Sebelum ni kita tak dapat datang sebab musim PKP, surau masjid tutup. Sekarang surau masjid dah buka dah, masya-Allah. Tetapi walaupun begitu masih ada lagi kekosongan yang mana boleh diisi, menunjukkan kepada kita bahawa datang ke rumah Allah kita berhajat kepada taufik dan hidayah daripada Allah. Saya pernah dengar daripada masyayikh, dia mengatakan bahawa walaupun satu orang tu orang yang berilmu, mengaji Madinah sekalipun, mengaji Mesir sekalipun, tanpa taufik dan hidayah daripada Allah, walaupun banyak kitab dia boleh baca tentang kelebihan sembahyang berjemaah, tetapi tanpa taufik hidayah daripada Allah, belum tentu dia sampai. Maka sebab itu tuan-tuan yang mulia, kita kena syukur banyak pada Allah. Kata ulama, siapa syukur atas satu nikmat yang Allah berikan, Allah janji la in syakartum la azidannakum. Siapa syukur Allah akan tambah. Sehingga ulama mengatakan bahawa siapa syukur Allah beri taufik dia sembahyang maghrib berjemaah, maka Allah akan beri taufik dia sembahyang isyak berjemaah. Siapa yang syukur Allah beri taufik hidayah dia sembahyang isyak berjemaah, insya-Allah esok subuh Allah beri taufik dia sembahyang subuh berjemaah. Maka sentiasa kita syukur pada Allah. Baik tuan-tuan, kita berada pada bulan Zulkaidah. Zulkaidah ni dalam bahasa Arab maksudnya bulan orang duduk-duduk. Duduk untuk apa? Duduk tunggu musim haji. Tu qaidah tu bahasa Arab tu. Qala yang duduk kan. Duduk tunggu musim haji. Zulhijjah selepas bulan ini namanya Zulhijjah, lepas Zulkaidah. Zulhijjah tu maksudnya bulan haji. Jadi tahun ni haji tak ada, tapi kita buatlah amalan lain daripada amalan haji. Sunnah Ibrahimiyah ni ada dua besar bulan Zulhijjah. Pertama ibadah haji, kedua korban. Kalau boleh buat dua-dua, tapi haji tak boleh buat, buatlah korban. Jangan dua-dua tak buat. La tatrukulu wala yadkhulu. Pepatah Arab kata tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Nak cerita besarnya tuan-tuan yang mulia, pentingnya korban ni, sehingga kan Abdullah bin Abbas satu ketika Allah SWT uji dengan kemiskinan. Allah uji dengan kemiskinan, maka Ibnu Abbas telah mengeluarkan satu fatwa di hari raya korban dibenarkan untuk sembelih ayam. Dia ada cerita sebenarnya tuan-tuan. Satu orang tanya saya, "Ustaz, boleh tak raya korban saya nak sembelih ayam?" Jadi kita kali pertama dengar orang tanya soalan tu, kita rasa kelakar lah. Sembelih ayam? Biar betul brother ni kan, nak sembelih ayam pula raya korban. Dan saya rasa kalau tanya orang lain pun rasa benda tu macam pelik lah soalan tu. Jadi saya pun benda tu jadi macam saya rasa macam kelakar. Saya pun tanyalah syekh saya, dengan rasa benda tu kelakar, dan syekh saya akan rasa benda tu macam satu hiburan je lah. Tapi syekh saya kata dalam kitab. Ada dalam kitab pula. Dapat satu ilmu hari tu. Syekh pun buka kitab. Rupanya pendapat Ibnu Abbas mengatakan bahawa seandainya seorang yang begitu miskin, terlalu fakir, tak pernah makan ayam dalam setahun, dia himpun duit dia dari bulan Muharram tahun lepas, ataupun kalau bulan masih Januari lah, himpun duit dia mungkin 10 sen ataupun 1 sen himpun, mungkin lah himpun duit, ataupun kain pagi makan pagi ada duit sikit disimpan.
Dia menabung tu sampai hari raya korban, hanya duit tu mampu beli seekor ayam saja. Maka untuk dia, lepas dah korban. Sebab itu kemampuan dia. Itu untuk orang yang macam tu, kata Ibnu Abbas. Nak beritahu betapa gembiranya Allah orang yang buat ibadah korban ni, tuan-tuan. Masya Allah. Sehingga kan orang yang begitu fakir, begitu miskin pun, subhanallah, kalau dia tumbang ayam pada hari itu, Allah gembira dengan pengorbanan dia itu. Sebab Allah bukan nak tengok daging tu, Allah nak tengok pengorbanan dia, usaha dia, tuan-tuan. Apatah lagi kita yang ada kemampuan ni, Masya Allah. Kadang-kadang kita rasa, ya Allah, besarnya kan? Berapa korban surau ni? Pengusi kata dalam 800 tu, 800, astaghfirullahalazim. Ini pengusi makan duit ke apa ni? Mahal sangat. Kita dengar 800 mahal. Sedangkan Masya Allah, bulan-bulan kita bayar elektrik kan, katalah 100. Bulan ni jangan ceritalah, bulan lain. Katalah 100. Ataupun air kita bayar sebulan 100. Itu bayar bulan, tuan-tuan. Setahun 1200. Air katalah sebulan 100, setahun 1200. Bil Astro katalah sebulan 100, setahun 1200. Bil handphone katalah sebulan 100, setahun 1200. Itu bayar bulan. Kalau kita kira tahun 1200. Korban ni, tuan-tuan, setahun sekali. Bila kita dengar 800, Allah Akbar, mahalnya. Ada tak yang murah? Ada. Dekat Kemuja murah sikit. Berapa? 400.5. Astaghfirullahalazim, 400.5 pun mahal. Mungkin orang yang pergi buat ni ada kelepek duit sikit kot. Mahal ni, makan duit ni semua. Ada murah lagi tak? Ada. Dekat India paling murah, 280. Itu pun sembelih dalam rumah. Sebab kat India lembu tak ada sembelih kat luar, sembelih dalam rumah. Inilah yang ikhlas, dalam rumah sembelih baru betul, dia kata. Tapi alhamdulillah lah, dia sembelih juga. Ini yang buat tak tahu je, macam tak ada apa-apa, tak korban, tak apa, tahu-tahu buat plastik, ada daging tak? Ni tuan-tuan, Allah Akbar. Ini kita patut malulah. Sebab dalam riwayat kata apa? Orang yang tak berkorban sedangkan dia mampu, Nabi SAW, kata ulama kata, jangan datang di tempat sembelihan. Lepas sembahyang raya, kalau tak korban sedangkan mampu untuk korban, balik, jangan tayang muka kat tempat korban. Ni tuan-tuan. Dalam riwayat lain kata, jangan datang di tempat solat kami. Sama macam tu sekali. Sebab itu mazhab Hanafi mewajibkan korban. Mewajibkan korban dengan dua keadaan. Pandangan yang terkenal adalah wajib tiap-tiap tahun. Pandangan kedua dalam mazhab Hanafi kata wajib seumur hidup sekali. Itu wajib juga, seumur hidup sekali. Adapun mazhab Syafi'i sunat muakkad, yang dituntut. Tapi kalau mengikut pada hadis Nabi SAW, kalau kita ada kemampuan, maka berkorbanlah. Dia akan jadi tunggangan kita di akhirat. Maka tak boleh buat haji, kita buat sunnah Ibrahimiyah, sunnah Nabi Ibrahim yang kedua, iaitu berkorban. Kita azam, tuan. Saya pun cakap untuk diri saya. Baik, menyambung penyanyi kita, hari ini kita masuk kisah sahabat Nabi SAW yang menghafal ataupun telah meriwayatkan hadis sebanyak 2286 hadis. Di antara hadis-hadis yang kita dengar dalam taklim dan sebagainya, diriwayatkan oleh insan yang kita nak bicarakan pada malam ini, iaitu Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. 2286 hadis. Dan dia ialah insan yang didoakan oleh Nabi SAW. Antara anak kecil yang didoakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Apa Nabi doa untuk dia, tuan-tuan? Nabi SAW doa untuk dia ditambahkan harta. Lebih kurang mafhum doa Nabi SAW, Allah SWT tambahkan harta dia. Nabi minta supaya Allah tambahkan harta dia. Nabi minta supaya Allah Ta'ala ramaikan anak dia. Dan Nabi minta Allah SWT panjangkan umur dia. Dan Nabi minta Allah SWT ampunkan dosa dia. Ni doa Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, berkat doa Nabi SAW itu, Allah Subhanahu wa ta'ala beri kesenangan kepada aku. Orang lain anggur berbuah setahun sekali, ladang aku setahun 2 kali. Orang lain kurma berbuah setahun sekali, ladang aku berbuah setahun 2 kali. Ni Anas bin Malik beritahu. Ni berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi doa aku diberikan anak yang ramai, ditambahkan anak. Allah SWT telah kurniakan aku anak. Jumlahnya 3 pendapat ulama. Pendapat pertama kata 100 orang. Pandangan kedua kata 106 orang. Pandangan ketiga kata 120. Dan ada kata 125. Ni tuan-tuan, jumlah anak dia, tuan-tuan. Bukan anak angkat, anak dia betul. Subhanallah.
Bayangkan tuan-tuan, ni doa Nabi SAW untuk Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anak dia ramai. Ada riwayat mengatakan bahawa Anas bin Malik mengatakan bahawa aku kebumikan anak aku dengan tangan aku. Sebab itu kalau Syekh Nuruddin, kalau dia cerita Anas bin Malik, dia suka tunjuk tangan. Sebab Anas bin Malik kata, aku kebumikan anak aku dengan tangan aku. Maksudnya anak dia dah besar, meninggal 50 orang. Subhanallah. Allah panjangkan umur dia. Umur Anas bin Malik ni tuan-tuan, ulama kata 100 tahun lebih. Ada pernah kata 100 tahun, ada pernah kata 100 tahun lebih. Ni umur Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkat doa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang paling, mana kata ulama, dia bukan paling panjang umur. Paling panjang umur ni Salman Al-Farisi. Ini tuan-tuan kena tahu. Walaupun umurnya 100 lebih, tetapi Anas bin Malik bukanlah sahabat yang umurnya paling panjang. Tetapi antara yang akhir-akhir meninggal. Itu betul. Tapi kalau paling panjang umur Sayyidina Salman Al-Farisi, walaupun dia meninggal awal daripada sahabat yang lain, tetapi dia telah hidup sebelum itu. Dia hidup dua syariat. Salman Al-Farisi ni syariat Nabi Isa AS dan syariat Nabi Muhammad SAW. Dua syariat hidup. Macam kita tak pernah jumpa Nabi Muhammad, tapi hidup syariat Nabi Muhammad. Macam itulah Salman Al-Farisi. Baik. Jadi Nabi doa tadi, Allah marzuqhu malahu wa walada wa bariklah. Ya Allah, anugerahkanlah kepadanya harta dan anak, berkatilah dia. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu masih kecil ketika ibunya nama apa tuan-tuan? Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha. Ummu Sulaim, kita biasa dengar nama ni, Ummu Sulaim. Nama betul dia jarang kita dengar. Ummu Sulaim ni nama betul dia Rumaisah binti Milhan radhiyallahu taala anha. Dia adik-beradik dengan Ummu Haram radhiyallahu anha. Ummu Haram ni seorang sahabiah yang berjuang untuk agama Allah, yang syahid di Pulau Cyprus. Cyprus ni tuan-tuan boleh pergi daripada dua tempat. Satu tuan-tuan boleh pergi daripada Greece, satu lagi tuan-tuan boleh pergi daripada Lubnan. Ni Pulau Cyprus. Orang panggil Al-Qubrus. Cyprus ni muka dia nak kata macam mana? Nak macam Arab ada sikit, nak macam orang putih pun ada sikit. Muka dia macam tu. Saya nak cerita pun tak ada contoh dalam ni. Kalau ada kita boleh tunjuk contoh, tapi tak ada yang contoh macam tu. Hidung macam orang Cyprus pun tak ada dalam ni. Jadi tuan-tuan, masya-Allah, orang Cyprus. Cyprus ni masya-Allah kan. Pok Mi orang Cyprus, masya-Allah. Baik. Jadi di Cyprus, kalau tuan-tuan pergi di Cyprus, ada satu kubur, dia tutup Al-Mar'atu Salihah, kubur wanita salihah. Kubur siapa? Ni Ummu Haram radhiyallahu taala anha, makcik Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ni tuan-tuan, masya-Allah, di Cyprus. Baik, seterusnya Anas bin Malik hidup 80 tahun selepas wafatnya Nabi SAW. Ini pandangan yang mana mengatakan umur dia adalah 100 tahun. Sebab Anas bin Malik waktu diserahkan kepada Nabi SAW oleh ibunya sekitar umur 10 tahun. Ada pandangan kata 9 tahun. Dan Anas bin Malik mengatakan bahawa akulah orang yang mana melihat dengan mata Nabi masuk Madinah dan melihat dengan mata Nabi wafat. Waktu detik Nabi wafat, maksudnya di zaman dia lah, zaman ni zaman tabi'in dah. Anas bin Malik kata, akulah orang yang tengok dengan mata zaman ni yang masih hidup, orang yang macam aku ni, aku seorang je. Siapa dia? Apa dia kelebihan aku ni? Aku tengok dengan mata Nabi masuk Madinah masa hijrah, dan tengok dengan mata waktu Nabi wafat. Maksudnya waktu hari Nabi wafat tu dia ada di Madinah lah, nak beritahu macam tu. Dan dia hidup lama tuan-tuan. Macam saya sebut tadi lah, 100, ada pernah kata 100 tahun lebih. Sehingga zaman tabi'in ni, masya-Allah, tabi'in ni tuan-tuan tak berani tegur Anas bin Malik. Sebab dia sahabat Nabi SAW, perawi hadis, 2286 hadis dia riwayat. Bukan sikit-sikit hadis tuan-tuan. Dalam Bukhari, dalam Muslim, dalam Tirmizi, hadis, banyak hadis dia, masya-Allah. Tuan-tuan dan ibu dirahmati lagi dikasihi Allah, zaman dia satu hari nak cerita panjangnya umur Anas bin Malik ni. Dalam Isabah ada cerita Anas bin Malik keluar rumah di pagi 1 Ramadan. Malam tadi baru saja tarawih kali pertama, dan subuh tadi baru sahur. Pagi-pagi itu tuan-tuan, Anas bin Malik keluar pintu rumah, dia kata, tuan-tuan, telah nampak anak bulan kita raya. Terkejut semua. Ya betul, baru sahur pagi tadi,
Tarawih baru satu malam kan. Ni kira macam penyimpan mohon raja-raja lah. Kalau kita alhamdulillah lain clear kan. Tapi tabi'in ni nak tegur tak berani. Sebab ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang tabi'in yang merupakan ketua bagi tabi'in. Saya pernah kata ni ketua bagi tabi'in, ulama dalam tabi'in. Tabi'in tu alim dah, dia ulama dalam tabi'in. Siapa dia? Dia ialah Al-Imam Sa'id bin Jubair rahmatullahi alaih. Sa'id bin Jubair ni ialah satu orang tabi'in yang hebat, yang mana dia lah orang yang terakhir dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Tuan-tuan mungkin pernah dengar kat meja kuliah ni, ada ustaz-ustaz pernah cerita tentang Hajjaj bin Yusuf yang telah bunuh hampir 70,000 orang. Dia bunuh orang ramai. Orang lintas depan dia, bunuh. Jangan main kan. Jangan lintas depan orang sebarang-sebarang. Kena depan Hajjaj punya perangai, kena bunuh tuan-tuan nanti. Ramai dibunuh. Dan dalam kitab Barul Mazi pun diceritakan tentang Hajjaj bin Yusuf ni. Dan orang terakhir Hajjaj bunuh ni Sa'id bin Jubair rahmatullahi alaih. Imam Sa'id bin Jubair rahmatullahi alaih waktu nak dibunuh oleh Hajjaj, Imam Sa'id bin Jubair kata kepada pengikut dia kumpul dah. Pengikut dia kumpul nak pertahankan dia. Dia kata jangan risau, akulah orang yang terakhir. Orang yang terakhir dibunuh aku. Lepas ni dia tak boleh bunuh orang dah. Betul tuan? Dia terakhir. Lepas tu ajalnya jadi meracau. Dia jadi gila. Mati jadi sasau macam tu. Dia mati dalam keadaan macam tu, dalam keadaan hina. Ni Hajjaj. Baik, Imam Sa'id bin Jubair dengar cerita Anas bin Malik kata raya dah pagi ni, dia pergi jumpa Tuan Anas, minta maaf. Ni penuh adab. Pagi ni bukan satu Syawal, dan yang tuan nampak tu bukan anak bulan. Habis tu saya nampak apa, kata Anas? Yang tuan nampak tu matahari. Kata ulama, kenapa begitu? Kerana Anas bin Malik tu usia dah begitu agak tua, kening dia telah menutup matanya. Subhanallah. Sehingga Anas bin Malik nampak matahari tu ingatkan anak bulan. Anas bin Malik kata ulama, dia kalih dia punya kening, dia tengok matahari. Allahu Akbar, matahari punya. Baik, kita sambung puasa semula. Ni cerita macam kelakar, tapi disebut dalam riwayat tuan-tuan. Dalam kitab Al-Isabah ada cerita. Baik, seterusnya, Anas bin Malik begitu mencintai Nabi SAW, rindu ingin mendengar berita sekalipun mata masih belum melihat baginda. Anas bin Malik ni tuan-tuan dengar cerita Nabi daripada Nabi kat Mekah lagi dah. Rindu nak jumpa Nabi ni, sayang dekat Nabi SAW. Hati begitu tak sabar nak jumpa Nabi ni. Keadaan yang ada pada Anas pada waktu itu, sekarang ada pada kita sepatutnya. Kita tak pernah jumpa Nabi SAW. Datang pada Nabi dah wafat, hanya dapat ziarah makam baginda Nabi SAW. Kalau kita tak ada rasa cinta pada Nabi SAW, bagaimana mungkin dapat jumpa Nabi di akhirat? Sebab Nabi beritahu dalam hadis yang sahih, al-mar'u ma'aman ahabba anta ma'aman ahbabta. Kamu akan masuk ke syurga dengan orang yang kamu cinta, orang yang kamu sayang. Kalau kita tak ada rasa cinta pada Nabi, tak ada sayang pada Nabi SAW, maka bagaimana mungkin kita dapat jumpa Nabi di akhirat? Rugi kita. Dunia tak dapat jumpa Nabi, ke akhirat pun tak dapat jumpa. Na'udzubillah. Untuk jumpa Nabi SAW di akhirat, kena rasa cinta pada Nabi. Untuk datangkan cinta pada Nabi, Nabi bagi jalan. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa hidupkan sunnahku, dia cinta padaku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta padaku, masuk surga bersama dengan aku. Lebih kamu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka usaha dalam kehidupan kita, buat satu perkara, kata Habib Ali Al-Jufri hafizahullah taala, buat satu perkara sunnah dengan merasakan ini amalan Nabi SAW buat. Contoh paling mudah, tuan-tuan masuk masjid. Selama ni pun masuk masjid, masuk surau kaki kanan. Tetapi kata Habib Abi Ali Al-Jufri hafizallahu taala, masuk masjid dengan bawa ma'iyatan Rasul. Setiap sunnah yang kita amal kena bawa kebersamaan Nabi. Maksudnya macam mana? Masuk masjid kaki kanan dengan merasakan ini yang saya buat ni ialah amalan yang Nabi buat. Merasa cinta. Saya buat ni kaki kanan, maksudnya bukan suka-suka, tapi dengan cinta, rasa cinta ni, cinta pada Nabi dah saya buat. Makan tangan kanan, selama ni pun daripada kecil makan tangan kanan. Makan tangan kiri mak marah, makan tangan kanan. Tapi selama ni rasa biasa saja tangan kanan. Tapi kata Habib Ali Al-Jufri, merasakan cinta pada Nabi, makan tangan dia, merasakan rasai cinta pada Nabi. Nabi makan tangan kanan, sebab tu saya makan tangan kanan. Memakai serban, kenapa pakai serban? Merasa cinta pada Nabi, saya pakai serban. Pelihara janggut, kerana cinta pada Nabi, saya pelihara janggut. Ni tuan-tuan, masya-Allah, membawa rasa cinta pada Nabi. Ini Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu.
Maka tuan-tuan yang mulia, berlaku beberapa kali kata Anas, berlaku beberapa kali teman-temannya bergurau dengan dia. Kawan-kawan dia tahu yang dia sangat cinta pada Nabi dan tak sabar nak jumpa Nabi. Ada waktu Anas tengah bermain dengan kawan-kawan, satu orang kawan dia pergi, Nabi dah sampai, Nabi dah sampai. Dia tinggal kawan-kawan dia, berlari pergi kat sempadan Madinah nak tengok Nabi masuk. Rupanya kawan dia saja kenakan dia, tuan-tuan. Nak bagi tahu betul-betul cinta ni bukan main-main. Subhanallah. Ni orang yang cinta. Jadi tuan-tuan, sebab itu antara benda yang kita kena didik anak kita ialah didik anak hubbun Nabi, cinta pada Nabi. Hari ni tuan-tuan, anak-anak kita tak ada rasa cinta pada Nabi, dan kita pun tak didik anak cinta pada Nabi. Sehingga kan anak kita hari ni merasakan ada orang yang lebih hebat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak kita rasa Ultraman lebih hebat. Anak kita rasa Spiderman lebih hebat. Sebab itu baru ni seorang ustaz di ceramah saya dengar, ustaz tu kata, saya terkejut. Satu anak murid saya, budak kecil sekolah rendah, tanya saya, ustaz, kalau Allah lawan dengan Spiderman, siapa menang? Astagfirullah. Kenapa ini berlaku tuan-tuan? Kerana kesan didikan. Kita tak didik anak kita supaya cinta pada Nabi, tak didik anak kita beritahu Allah yang hebat segala-galanya. Kita dedahkan dia dengan Spiderman, dengan Ultraman, sehingga dia rasakan Spiderman lagi hebat, Ultraman lagi hebat. Sama macam tu sekali. Ini berlaku tuan-tuan. Ini kesan didikan. Dan kita rasa biasa. Kita bagi anak kita handphone, bisinglah engkau ni, aku nak baca surat khabar apa tak? Kau tengok handphone lah. Senang sikit, ayah nak tengok surat khabar. Kita bagi 2-3 jam. Dia tengok YouTube macam-macam kan, Masya Allah kan. Akhirnya dia membentuk minda anak kita. Anak kita berfikir dengan apa yang dia tengok. Itu kesan dia tuan-tuan. Sedangkan anak-anak sahabat di zaman Nabi SAW seperti Anas, dididik oleh mak dia untuk cinta pada Nabi, sehingga kan tak sabar nak jumpa Nabi SAW. Tidak berapa lama sesudah itu, kota Yathrib bertuah dan diberkati, dikejutkan dengan berita gembira. Nabi SAW dan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq sedang bermusafir menuju ke Yathrib, yakni ke Madinah. Berita tersebut benar-benar menggembirakan, membawa keriangan dalam setiap rumah dan di hati-hati para sahabat di Madinah. Tidak jemu-jemu mereka memberikan perhatian kepada laluan masuk ke kota Madinah. Nak beritahu cintanya sahabat Ansar kepada Nabi ni tuan-tuan. Bukan saja Anas, bahkan sahabat-sahabat Nabi yang lain sering kali mereka menunggu di pintu masuk Madinah. Ni tuan-tuan, Masya Allah, kita lah bahagian sini. Bagaimana sahabat Nabi tunggu daripada pagi sampai tengah hari, tiap-tiap hari tunggu tuan-tuan, Masya Allah. Sampai macam tu sekali. Punya mereka tak sabar nak jumpa dengan Nabi SAW. Kita pernah cerita di sini tentang tajuk hijrah. Baik. Harapan dan impian yang sekata, sama-sama berkongsi rasa pada semua peringkat usia, dalam dewasa hinggalah kanak-kanak. Setiap kali pagi menjelang, mereka bersorak riang. Setiap kali mereka mendengar suara yang meninggi, Anas bergegas mendekati sambil berkejaran bersama beberapa orang rakan seusia. Dia mahu lebih dahulu menatap wajah Nabi SAW melebihi orang lain. Anas ni dialah orang yang pertama di kalangan kawan-kawan ni tengok muka Nabi, nak berlomba jadi orang pertama melihat wajah Nabi SAW ni tuan-tuan. Dan para sahabat ni tuan-tuan, Masya Allah, mereka sebelum mereka duduk bersohbah, berdamping, berdakwah dengan Nabi, mereka tak ada kekuatan untuk amal agama seperti mana yang dibawa oleh Nabi SAW pada awalnya. Kita bisa dengar kisah Nabi SAW solat, sahabat Nabi solat datang kat belakang Nabi semayang. Nabi baca habis satu juzuk. Sahabat kata, juzuk habis dah, mungkin juzuk kedua Nabi berhenti. Habis 2 juzuk. 2 juzuk habis dah, mungkin juzuk ketiga Nabi berhenti. Habis 3 juzuk. 3 juzuk habis dah, mungkin juzuk keempat Nabi berhenti. Habis juzuk keempat, sahabat dengar Nabi nak sambung. Allah, dah 4 juzuk. Tuan-tuan try imam kita jangan kata 4 juzuk, 4 surah yang dia baca. 4 surah panjang sikit. Surah pula surah amalan. Sajadah, Mulk, Dukhan, Waqiah, 4 surah kan. Satu rakaat baca 4 surah. Itulah kualiti imam tu jadi imam. Ni tuan-tuan, Nabi SAW baca 4 juzuk. Sahabat Nabi SAW ni awal Islam, tak tahan. Sahabat Nabi selesaikan solat dia, sahabat Nabi berhentikan solat, selesaikan, bagi salam mufarakah. Ini berlaku pada awal Islam. Setelah sahabat bersohbah dengan Nabi, berdamping dengan Nabi, buat dakwah dengan Nabi SAW, jazbah dia meningkat, semangat dia meningkat, iman jadi kuat, iman jadi mantap. Maka setelah itu apa berlaku? Sahabat Nabi SAW termasuk Uthman bin Affan, antara contoh
sahabat Nabi yang mana khatam satu Quran dalam satu rakaat witir. Pada awalnya 4 juzuk pun tak tahan. Dalam kitab At-Tibyan, Imam Nawawi rahimahullah menceritakan Sayyidina Uthman bin Affan khatam satu rakaat witir, datang satu Quran dalam satu rakaat witir. Kita pun buat juga. Kita ambil 3 kul, kira khatam lah tu. Kan ada ustaz cakap 3 kul ni macam baca satu Quran. 3 kul pun khatam juga. Uthman tak baca 3 kul, dia baca seluruh Quran satu malam. Ini kesan daripada sahabat. Begitu juga tuan-tuan yang mulia, orang Madinah, orang Ansar, mereka tak pernah kena siksa macam orang Mekah. Tuan-tuan pernah dengar orang Madinah, orang Ansar kena siksa macam Sumayyah? Tak ada. Orang Madinah kena siksa macam Bilal? Tak ada. Orang Madinah kena siksa macam Khabbab al-Arat di atas bara api? Tak ada. Tetapi kesan sohbah. Sohbah ni apa? Berdamping. Sebab itu tuan-tuan, kita kena bersohbah, berdamping, bersahabat dengan orang-orang saleh, dengan alim ulama, dengan orang yang buat dakwah, dengan orang yang habiskan masanya di dalam mentaati perintah Allah, menghabiskan masa dengan ilmu, yang ada memikir kehidupan akhirat. Ini tuan-tuan, kita kena cari kawan-kawan macam ni untuk kita dapat berdamping dengan dia. Ini tuan-tuan, insya-Allah. Orang Mekah hijrah pergi Madinah, orang Muhajirin yang disiksa dah lama ni hijrah pergi Madinah. Orang Madinah tak pernah kena siksa. Tetapi hasil daripada sohbah, berdamping, berkawan, apa kesan dia? Iman meningkat, jazbah, semangat meningkat. Di Badar, perang pertama, pertempuran pertama, orang Ansar yang tak pernah kena siksa kat Mekah bagi nyawa lebih ramai daripada orang Mekah. Orang Madinah yang tak pernah kena siksa macam orang Mekah, di Badar bagi nyawa lebih ramai daripada orang Mekah. Subhanallah. Ini kesan sohbah, berdamping. Ni tuan-tuan. Dan jangan pelik, ada orang yang mana baru masuk Islam, kita kecil masuk Islam, dia baru masuk Islam, dia punya ilmu lebih dahsyat daripada. Jangan peliklah. Sebab ini kesan sohbah, berdamping dengan orang saleh. Ni tuan-tuan, masya-Allah. Baik, seterusnya. Suatu pagi kedengaran pemuda-pemuda Yathrib saling melaungkan. Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya telah hampir ke Yathrib. Orang ramai pun bergegas keluar. Mereka berlomba-lomba memenuhi kiri dan kanan jalan yang bakal dilalui Nabi SAW. Terpancar di wajah kegirangan yang tidak terkata. Kanak-kanak juga turut menyilit-nyilit dalam kesesakan orang ramai. Termasuklah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW dan sahabatnya Abu Bakar selamat sampai. Unta yang ditunggangi mereka berdua berjalan di celah-celah orang ramai yang bersesak-sesak. Wanita dan anak-anak gadis yang berada di rumah naik ke tingkat atas rumah. Mereka memerhati dari jauh, saling bertanya-tanya yang mana satu Nabi. Sebab apa? Sebab kata ulama, tak semua orang Ansar ni pergi perjanjian Aqabah. Punya Aqabah di Mina tu kan, musim haji tu tak ramai pergi. Jadi yang pergi saja yang kenal Nabi SAW, yang tak pergi tak kenal. Maka mereka tak tahu masa tu Nabi. Sebab Abu Bakar pakai macam Nabi, daripada hujung rambut sampai hujung kaki, Abu Bakar pakai mirip-mirip macam pakaian Nabi SAW. Ini erti kecintaan. Ada setengah orang kata nak buat apa pakai jubah, ini pakai orang Arab. Kalau Nabi lahir bahasa Melayu, Nabi pun pakai baju Melayu. Ada orang cakap macam tu. Sedangkan itu bukan alasan dia, dia erti kecintaan, tuan-tuan. Erti kecintaan ni susah nak cakap. Orang bercinta dia faham. Sebab itu orang kata cinta ni kentut pembawa wangi. Ni cinta. Tuan-tuan tengok anak-anak muda yang gilakan reggae, rambut dia buat dreadlock. Yang gilakan rock, seluar pun tak koyak, dia suka koyak kan. Seluar tak koyak kan. Sebab rock, idola dia buat macam tu. Tiba-tiba bila mana Nabi SAW, kita nak contoh baginda, ada orang kata ini nak apa ikut, ini pakai orang Arab. Sebab itu tuan-tuan mulia, kita kena tahu jelas beza kita pakai sebab pakai orang Arab ataupun pakai sebab Nabi pakai. Kita pakai sebab Nabi pakai. Kalau bukan sebab Nabi pakai, kita pun tak pakai. Sebab Nabi pakailah kita pakai. Tutup kepala pakai kopiah, kita pakai bukan suka-suka pakai. Imam Suyuti, Jalaluddin Suyuti rahimahullah, antara ulama besar mazhab Syafi'i, mengatakan bahawa Nabi tutup kepala dengan 3 keadaan. Pertama, Nabi SAW tutup kepala dengan kopiah. Penutup kepala, kopiah ke songkok, tutup kepala. Yang kedua, Nabi SAW tutup kepala dengan serban tanpa kopiah. Sebab tu orang Dubai, orang Abu Dhabi, dia pakai serban, tak ada kopiah. Saya tengok, macam tu dia pakai. Susah juga nak buat tu. Yang ketiga, pakai kopiah, pakai serban.
Ni Imam Suyuti sebut 3 kaedah Nabi tutup kepala. Ni tuan-tuan, masya-Allah. Jadi kita pakai bukan saja-saja, bukan tunjuk kat orang, tidak, kita pakai kerana Allah, kerana Nabi SAW pakai. Kita buat kerana cinta pada Nabi. Jadi itu berlaku. Sahabat Nabi SAW ni cinta sampai tahap macam tu. Baik. Seterusnya tuan-tuan, masya-Allah, itulah hari yang bersejarah. Dia tidak dapat lupakan dan terus segar dalam ingatan walaupun di saat usianya 100 tahun. Anas bin Malik ni yang kita tengah cerita ni, dia cerita kat tabi'in. Apa yang kita tengah cerita sekarang dalam kitab ni ialah benda yang dia cerita pada tabi'in ketika usianya dah akhir-akhir ayat dah. 100 tahun tu dia ingat lagi macam mana Nabi masuk Madinah. Kenapa? Itulah kenangan yang takkan dapat dilupakan dalam hidupnya. Ni Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik tuan-tuan, sahabat Nabi yang nombor 3 paling banyak hafal hadis. Paling banyak ranking, paling banyak riwayat hadis ni Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Baik. Tuan-tuan ibu rahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu taala. Tidak lama Rasulullah berada di Madinah, Umaysah binti Milhan ataupun Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha datang menemui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia membawa anaknya bersama. Anak yang masih kecil itu ialah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Selepas memberi salam, Umaysah pun berkata, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua lelaki dan wanita Ansar telah memberi hadiah kepada tuan, namun saya tiada apa-apa yang boleh saya hadiahkan selain anak saya ini. Ambillah dia akan berkhidmat untuk tuan mengikut apa saja yang tuan mahu." Baik. Tuan-tuan, ulama mengatakan bahawa Ummu Sulaim radhiyallahu anha ni dia punya suaminya, ayah kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik ni tuan-tuan, dia adik kepada Bara' bin Malik, sahabat Nabi juga. Malik tu ayah dia, dua pendapat ulama. Ada kata dia meninggal sebelum Islam datang. Yang kedua kata dia tidak mahu masuk Islam, maka berpisah. Maka Umaysah binti Milhan ataupun Ummu Sulaim radhiyallahu anha telah bernikah ataupun telah berkahwin dengan satu orang sahabat namanya Abu Talha Al-Ansari. Abu Talha ni sahabat yang kaya lah. Tuan-tuan mungkin pernah dengar kisah dia. Dia ada ladang kurma yang besar, masya-Allah, di Madinah. Baik. Jadi Nabi SAW datang, orang datang bagi hadiah kepada baginda. Sebab Nabi tak ambil harta sedekah. Sebab itu orang keturunan Said ataupun Syarifah ni, dia tak ambil harta sedekah. Itu dalam fiqh, tuan-tuan. Sebab Nabi SAW tak ambil sedekah. Nabi terima hadiah. Sebab itu kita kena tahu beza hadiah dengan sedekah. Hadiah ni nak bagi kat siapa-siapa pun boleh, masya-Allah. Sedekah ni kena tengok siapa yang bermunasib untuk kita berikan. Baik. Tuan-tuan, kata ulama, di sini Ummu Sulaim sebenarnya ajar kita kaedah. Banyak orang tanya, "Ustaz, nak hantar anak masuk madrasah, umur berapa sesuai?" Ni tuan, Ummu Sulaim ajar kita kaedah. Hantar Anas bin Malik radhiyallahu anhu kepada Nabi SAW ketika usia 10 tahun lebih kurang. Ni tuan, 10 tahun. Jangan terlampau kecil sangat. Ada kadang-kadang kita hantar dekat madrasah 7 tahun anak. Pening kepada ustaz nak handle anak kita. Ni tuan-tuan, 7 tahun hantar anak. Ustaz, saya hantar anak masuk madrasah 7 tahun. Tapi sebenarnya yang sesuai umur yang mana Ummu Sulaim hantar Anas bin Malik 10 tahun, tuan. Sebab dia ada masa dengan kita untuk bermanja dengan kita. Sebab itu saya tengok sini dengan mata saya, kawan-kawan saya yang bapa dia hantar madrasah pada usia 7 tahun, bila dah besar dia tak rapat dengan bapa dia. Dia tak balik kampung pun, dia rasa biasa je. Kan? Kita rasa pelik dia ni. Kita umur 10 tahun masuk madrasah, dia kecil-kecil bapa dia hantar, jadi dia kurang rapat dengan bapa dia, kurang rapat dengan mak dia. Jadi banyak masa dengan kawan-kawan. Jadi bila dia besar, dah kerja, dah jadi ustaz, dia tak balik kampung pun dia rasa biasa. Dia tak rasa bapak dia tu macam kawan dia. Dia tak rasa bapak dia tu macam benda yang penting lah. Sebab dia tak ada hubungan kasih sayang. Kecil-kecil bapak dia dah hantar di madrasah. Jadi tuan-tuan, ni penting. Kita jangan anggap benda ni remeh. Ni penting, tuan-tuan, masya-Allah. Jadi kita nak hantar anak masuk madrasah, semangat tu masya-Allah bagus. Tapi kita tengok umur dia, sebaiknya 10 tahun. Ni terbaik. Dan kalau kita tengok anak kita dah hantar madrasah, tak mampu nak bawa pelajaran di madrasah, mungkin Allah Ta'ala bagi dia kemahiran pada tempat yang lain. Allah Ta'ala bagi kemahiran ke tempat lain. Maka kita jangan paksa dia. Setengah mak bapak dia paksa juga. Aku nak kau dia habis Quran juga, tak kira, aku nak juga. Dia paksa.
Ayah dia dulu pun tak paksa dia. Dia paksa anak dia. Baguslah dia semangat ada, tapi cara tu tak kena. Satu orang tanya Syekh Abdul Wahab, satu orang ulama di Pakistan, satu orang ulama di Raiwind di Pakistan. Dia kata, Syekh, saya hantar anak saya masuk madrasah tapi tak jadi. Anak saya lari. Hantar pintu depan, lagi pintu belakang. Hantar pintu belakang, lagi pintu depan. Hantar madrasah kat kampung, lari. Hantar madrasah dekat KL pun, lari. Macam nak buat? Syekh kata, jadikan anak hafiz dan alim bukan maksud, bukan tujuan, dia kata. Maksudnya, kita memang perlu ajar anak kita hafal Quran ni. Memang perlu ajar anak kita alim, habiskan kitab-kitab ni. Tapi itu bukan tujuan utama, dia kata. Kita perlu, tapi kalau kita tengok dia tak boleh bawa, kita bagi dia asas saja. Semayang, puasa, asas dalam agama, kita ajar. Habis tu, kita tanya dia, kau ni nak apa? Bidang apa? Kemahiran apa? Dan kita sediakan dia untuk jadi da'i, kata Syekh ni. Sebab kalau dia tak jadi da'i, ini baru musibah dia kata. Tak jadi hafiz Quran, tak musibah lagi, dia kata. Anak kita tak jadi hafiz Quran, tak musibah. Tapi tak jadi da'i, musibah. Sebab kalau anak tak jadi da'i, walaupun dia jadi ustaz, tak pergi surau semayang. Dia tak ada fikir agama. Dia akan fikir nak beli kereta baru, nak tambah sport rim, nak renovate rumah lagi besar. Dia akan fikir macam tu. Dia tak ada fikir agama. Tapi kalau dia da'i, walaupun pekebun, dia da'i, waktu semayang dia akan pergi semayang. Walaupun tukang masak, dia tahu halal haram. Tokek kata kena masuk wine sikit ni, wine bau sedap ni, dia punya chicken chop ni sedap sikit, dia tahu halal haram, tak boleh. Walaupun dia tak habis madrasah dulu, tapi dia da'i, dia tahu ni tak boleh ni, halal haram. Maka sebab itu penting, dia kata, kalau anak tak mampu, tak boleh bawa, jangan paksa. Tanya dia kemahiran dia apa, sediakan dia jadi da'i. Kalau dia kemahiran dia apa, menulis, sediakan dia kemahiran yang dia boleh, Masya Allah. Tapi sediakan dia jadi da'i. Ini kata Syekh Abdul Wahab. Sebab kesan dia, kalau dia jadi da'i, dia jadi doktor yang da'i, dia akan membina umat yang beriman pada Allah. Kalau dia engineer yang da'i, dia akan membina umat yang beriman pada Allah. Kalau kontraktor yang da'i, maka akan hapus satu ketika nanti kontraktor-kontraktor yang ada lakukan benda yang tak baik, rasuah dan sebagainya, akan terhapus. Bila mana wujudnya kontraktor-kontraktor yang beriman pada Allah, wujudnya engineer yang beriman pada Allah, wujudnya doktor yang beriman pada Allah. Ini kesan dia. Jadi kalau anak boleh bawa belajar madrasah, alhamdulillah. Tapi kalau tak boleh bawa, kita tengok tak mampu, kita jangan tekan dia. Kita boleh bagi motivasi kat dia, bagi semangat, tapi kita tengok, oh ni memang tahap dia tak boleh pergi dah. Kita tahu. Kadang ustaz-ustaz kan, dia bawa jumpa ustaz-ustaz, ustaz bagi nasihat anak saya ni ustaz, dia tak nak belajar madrasah lah. Ustaz dia tahu, ustaz yang pernah belajar madrasah dia tahu. Dia cerita sikit kat budak ni, dia tengok respon. Oh, Haji, anak Haji nampak macam tak current lah, tak boleh pergi dah. Ustaz tahu. Tapi ada budak yang kita tengok, oh ni dia ada potensi tapi dia nakal sikit, dia boleh pergi ni. Haji kena pujuk sikit, bawa pergi minum, pergi sport desen, mandi laut kejap ke, BBQ sikit, insya-Allah boleh ni. Ni ada setengah budak macam tu. Tapi ada setengah budak kita tahu, di kemahiran dia bukan pada hafalan. Kalau dah 2 tahun 3 kul je, tak naik-naik, bapak dia kata, tak kira aku nak hafal Quran juga. Habislah masa dia, tuan-tuan. Akhirnya orang dah umur 23, dah kahwin dan semua kawan-kawan, dia 3 kul, semayang pun tak dapat sempurna lagi, hukum hakam semua kan. Jadi tak boleh dia belajar hafal Quran, hantar tu kitab, belajar pengajian kitab asas agama. Ni tuan-tuan, Masya Allah, 10 tahun Anas bin Malik dihantar. Dan Anas bin Malik dia dihantar waktu umur 10 tahun, dalam tempoh 10 tahun. Sebab Nabi SAW di Madinah 10 tahun je. Jadi waktu Anas bin Malik umur 20, waktu tu Nabi SAW wafat. Ni tuan-tuan. Baik, azan, masuk. Belum, sikit lagi ya. Baik. Seterusnya, Rasulullah SAW menerima pemberian yang sangat berharga itu. Orang lain semua bagi hadiah, barang dan sebagainya, makanan. Tetapi Umaysah binti Milhan atau Ummu Sulaim bagi hadiah anak untuk berkhidmat kepada Nabi SAW. Khidmat kepada baginda. Bahkan Anas bin Malik kata, aku dihantar untuk berkhidmat kepada baginda, disitulah aku belajar dengan Nabi SAW, bersohbah dengan baginda. Sebab itu diriwayatkan hadis antara yang terbanyak, nombor 3 paling banyak di kalangan sahabat, sebab banyak masa dengan Nabi. Dan Nabi kata, Anas bin Malik tak pernah sekali pun marah aku, walaupun aku ni budak-budak, kadang lambat, kadang terlewat, tapi Nabi tak pernah sekali pun marah pada aku. Subhanallah. Ni Anas bin Malik cerita. Rasulullah SAW telah mengusap-usap kepada Anas dengan tangan baginda yang mulia. Rasulullah SAW menjadikan Anas sebagai daripada anggota keluarganya. Anas bin Malik
ataupun dipanggil ketika itu dengan nama Unais. Anas ni dalam bahasa Arab dia punya isim tasghir dia Unais. Kalau Omar, Umair. Sebab itu tuan-tuan yang mulia, kalau pergi ke Arab, kalau nama orang tu Mahmud dipanggil Humaid. Dia pelik sikit. Arab dipanggil isim tasghir, isim yang mengecilkan. Omar kalau besar, kalau kecil Umair. Ni dipanggil isim tasghir. Jabal, bukit. Kalau busut, Jubail. Ni masya-Allah. Itu bahasa Arab macam tu. Baik. Seterusnya sikit lagi. Anas bin Malik berkhidmat kepada Nabi SAW ketika usia 10 tahun, dan semuda itu Anas bertuah kerana berkhidmat kepada insan yang mulia, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Anas menjadi khadam baginda sehinggalah baginda wafat. Selama masa tersebut genap 10 tahun, Anas tidak pernah puas menimba ilmu, pendidikan dan panduan hidup yang dibimbing oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat dicintainya. Anas radhiyallahu anhu sangat peka dengan hadis-hadis Nabi yang memenuhi dadanya. Dia mengatakan kisah rahsia dan sifat mulia baginda yang tidak diketahui oleh orang lain. Itu ni yang dipelajari oleh Anas bin Malik sepanjang berkhidmat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah tuan-tuan pada pertemuan yang akan datang kita akan sambung lagi tentang kisah sahabat Nabi dalam kitab itu sahabat ini, iaitu Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dalam membicarakan tentang kisah beliau dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga setelah kewafatan baginda tentang kisah Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu. Wallahu taala alam. Saya mohon maaf semuanya bagi perkongsian. Ada terkesah bahasa, silakan terlanjur bicara. Minta ampun tuan-tuan, minta ampun pada Allah. Semoga Allah Taala beri taufik bagi kita untuk amal dan sampaikan. Dan tuan-tuan yang mulia, hujung bulan ni kita akan bertemu dengan Raya Haji kan. 1 Zulhijjah tu kita akan masuk kan. 1 Zulhijjah ni kita masuk dengan buat amal kan. Sebab berlaku perbezaan ulama tentang 10 hari yang termulia. Ulama kata, sebahagian pandangan kata 10 hari yang termulia 10 akhir Ramadan. Itu kita semua maklum lah. Sebahagian pandangan kata 10 awal Zulhijjah. Sebahagian kata 10 akhir Ramadan, sebahagian kata 10 awal Zulhijjah. Ibnu Hajar sekalian rahmatullah simpulkan. Ni terbaik, kita cari kesimpulan je. Tuan-tuan baca panjang-panjang, cari kesimpulan. Tu paling mudah lah kalau nak cepat. Kesimpulannya apa? Ibnu Hajar sekalian mengatakan bahawa kalau bicara tentang 10 hari malam yang terbaik, 10 malam terakhir. Sebab 10 malam terakhir lah terhimpunnya banyak ibadah, termasuklah adanya Lailatul Qadar. Lebih baik daripada 1000 bulan. Adapun kalau bicara tentang 10 siang terbaik, itulah 10 hari awal Zulhijjah. Sebab itu orang yang berkorban tak boleh potong kuku, tak boleh potong rambut, tak boleh cukur bulu pada waktu 10 hari awal. Dan dianjurkan untuk kita berpuasa. Usaha tentang untuk kita berpuasa dalam tempoh 10 hari itu, khususnya pada hari Arafah. Tak boleh buat haji, hari Arafah kita puasa. Ni 10 hari awal siang ni berhimpun banyak ibadah, termasuklah haji, tawaf, banyak lagi. Orang mabit di Mina, Arafah dan sebagainya, masya-Allah, doa-doa dia kabulkan, orang korban dan sebagainya berhimpun pada 10 hari awal Zulhijjah. Kita niat untuk amal dan ajak keluarga kita, teman-teman kita untuk beramal. Wallahu a'lam. Tanggung majlis fi faras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.